Tuhannya Jalla Jalalu Azza wa Jal Subhanahu wa ta'ala. Jadi sungguhnya bersama dengan kesukaran pasti ada kesenangan dan kemudahan yang akan menyusul selepasnya. Sesungguhnya bersama kesukaran, kepayahan, kesulitan pasti ada kesenangan dan kemudahan yang akan menyusul selepasnya. Dalam hidup ini kita melihat ada orang ditimpa ujian, apa bentuk ujian sekalipun, penyakit, dibuang kerja, ditipu orang, dianiaya, semua ini pasti akan berakhir, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Dia tidak akan kekal lama. Memadailah kata para ulama macam Imam Ghazali, ketika kita bersua dengan ujian dalam hidup ini, ingat, walaupun kena ujian tapi merupakan sentuhan ujian saja sebenarnya. Masadhum ta'ifatun minal azab. Allah sebut massa, yamassu, maknanya masa ni maknanya menyentuh, tuan-tuan. Dia tidak akan kekal, dia pasti akan berlalu. Menyentuh ni, kalau kita nak buka muka surat sebagai contohnya, ambil air liur sikit, letak kat jari dan ubah, sentuh lidah. Kita nak iron baju sebagai contohnya, iron, nak rasa dah panas sebelum kita rasa sikit, tak ada orang pegang iron tu, tuan-tuan, rasa sikit, sentuh sikit, oh dah panas. Begitu juga buat air panas dan sebagainya, sentuh sikit, dah panas ke belum? Jadi dalam kinayah, uslub Quran dalam mendidik kita memberitahu bahawa semua ujian berlaku ni sentuhan, dia tak kekal, dia akan berakhir. Macam mana payah sekalipun, dia pasti akan berakhir. Seorang raja yang hidupnya suka menzalimi rakyat, akhirnya beliau pun duduk teman-teman terfikir, aku ni tak habis-habis hampir rampas satu rakyat, aniaya rakyat, hidup semua di atas kesusahan rakyat. Raja ni berfikir, macam mana aku nak buat supaya menghindari sifat zalim ini. Dia memanggil ulama ni, seorang mufti, seorang menteri, seorang ahli agama yang hebat. Tuan Guru, better nak tanya macam mana nak rawat penyakit dalam hati ini, suka maknai orang rakyat dan sebagainya, ambil kesempatan pada mereka, tolong nasihatkan mereka apa cara yang boleh mengatasi perkara sedemikian. Maka orang alim yang salih ini pun pulang ke rumah, bermunajat, istikharah, tahajud, minta pada Allah, ya Allah, apa benda nak bagi pada raja ni supaya menjadi satu pengiktibaran buatnya. Tinggalkanlah kejahatan, janganlah menganiaya orang. Maka tiba-tiba dia pun terfikir, Allah beri ilham padanya, buatkan untuk raja sebentuk cincin. Dia akan pakai cincin ni ke mana-mana. Di cincin ini tertulis perkataan, semua pasti berakhir. Maka dia pun buat mengikut saiz raja, dia pun menghadiahkan kepada raja cincin tersebut. Raja pun pakai, tersenyum tengok. Cerita Imam Ghazali ini ada dalam Ihya Ulumuddin. Maka mulai hari itu, raja yang zalim itu tengok, bila nak zalim pada orang, tengok kat tangan dia, semua ni pasti berakhir. Hari ini kau hebat, besok engkau tidak ada ke mana lagi. Hari ini kau pangkat, besok engkau akan tinggalkan tempat ini. Hari ini engkau yang paling kaya, semua orang tabik hormat padamu, besok akan berakhir benda ini. Maka hiasilah hidupmu dengan ketakwaan dan dengan sifat yang mahmudah, hindarilah mazmumah, supaya kau masuk dalam kata-kata fahfaz li nafsika ba'da mauzika zikraha, inna zikra li insani hayatun sani. Tinggalkanlah untuk kamu macam harimau meninggalkan belang dalam hidupnya, tinggalkan untuk kamu kebaikan supaya orang menyebutnya, orang jadi panduan, bagus fulan bin fulan. Kalau tak ada dia dulu, tak adalah masjid ni ada aircon, contoh tuan-tuan, bagusnya fulan bin fulan, dia lah yang telah mulakan food bank kat masjid tu 30 tahun dulu, orang pun tak nampak, dia boleh buat. Hari ni semua orang tiru, semua dia dapat pahala. Bagusnya fulan bin fulan tu, kalaulah dia tak ada seragama kat sini, saya bayangkan dekat tempat elit macam ni, orang semua nak hantar seragama payah, dia boleh adakan sekolah, dia panggil ustaz-ustaz, dia pergi cari, bagi duit dia dulu sebelum kita dana cukup. Ya Allah Rabbi, ya hebat, subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, begitulah yang disebut tentang setiap kesukaran pasti ada kesenangan. Jangan kamu ingat dia akan berkekalan sampai bila, dia pasti akan berakhir. Maka hadapilah hidup ini dengan minta bantuan kepada Allah SWT. Nabi SAW telah pun menghadapi berbagai bentuk kesukaran, rintangan, penderitaan daripada orang kafir. Asyadun nasi bala'an al-anbiya sumal amsal fal amsal, kata Rasulullah SAW. Orang yang paling banyak ujian dalam hidupnya adalah para Nabi. Lepas itu orang yang mengikut para Nabi. Lepas itu orang mengikut para Nabi. Mereka ni paling besar ujiannya. Kadang-kadang dalam Quran pun tidak menceritakan, tetapi madailah untuk kita beriman bahawa kata-kata Allah itu, kata-kata Rasulullah itu kebenaran. Hanya segelintir saja kisah yang kita temui dalam Quran, kisah tentang kehidupan para Nabi, para Rasul.
Tapi keimanan menunjukkan bahawa Rasulullah SAW hidup susah payah. Begitu juga nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kematian anak-anak ramai, Rasulullah SAW anak-anak baginda semuanya wafat. Ketika hayat baginda SAW, mainkan Fatimah seorang saja, yang lain semua wafat masa hidup Rasulullah SAW. Kalau seorang wafat boleh tahan lagi tuan-tuan. Ini kalau 6 orang meninggal dunia, seorang demi seorang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Dengan kerja Nabi yang begitu banyak. Subhanallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi inilah dia kesukaran dalam hidup Nabi. Allah telah pun galas dan jamin akan ada jalan keluarnya. Wahai Muhammad, maka begitu juga mengikut engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu apabila kamu wahai Muhammad sallallahu telah selesai daripada mendirikan salat, maka bersungguh-sungguhlah dalam melakukan doa kepada Tuhanmu. Dalam ayat ini dikatakan oleh para ulama, kita dalam membuat satu benda jangan berhenti beribadah kepada Allah Taala. Itu sebab lepas sembahyang jangan lekal-lekal bangun, jangan lekal bersembang. Duduk tunggu imam berdoa. Tunggu sekejap apa salahnya tuan-tuan. Ya. Kalau kaum wanita sekalipun muslimat, lepas sembahyang jangan bercakap, diam. Sekejap, bukan lama pun, 10 minit. Tak sampai setengah jam pun. Duduk sekejap, kerana selagi kita berada dalam duduknya lepas sembahyang itu, kita masih lagi dalam salat sebenarnya. Dan bila kita dah selesai berdoa, kita nak bangkit, letak dalam hati kita niat, ya Allah, ini aku nak mudahkan untuk aku, nanti sembahyang zuhur aku nak datang lagi. Maka daripada subuh ke zuhur itu tuan-tuan, apa saja ibadah yang tuan-tuan buat, tuan-tuan dikira dalam salat, tuan-tuan dimuliakan. Niat letak dalam hati kita nak buat banyak kebaikan. Berpandukan kepada ayat ini, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sentiasa tak berhenti-henti melakukan kebaikan, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Sayyidina Umar pergi ke pasar Madinah, tengok budak-budak muna berlanguk-languk, lepak-lepak. Tak kisahlah lepak tu tak salah pun, tapi kalau dah lama-lama bercakap benda-benda sia-sia tu. Maka Sayyidina Umar pergi kepada dia berkata, engkau ni anak-anak muda, kan kebaik kalau kau belajar berniaga. Kalau engkau tak berniaga nanti hilang zahaba sulusul imarah. Nanti kalau engkau tak berniaga, nanti Madinah ni akan dikongkar oleh bangsa-bangsa lain. Macam kita di Malaysia pada hari inilah. Anak-anak muda mungkin kurang berjempung bidang perniagaan, maka yang berniaga akhirnya orang-orang asing. Pergi ke pasar Cokit sebagai contohnya, semua orang asing. Nanti jangan terkejut kita tengok gedung-gedung besar dalam pasar besar pun milik orang Bangladesh satu masa nanti, kita pun tak tahu. Pakistan dan sebagainya. Dah, kerana mereka itu lebih bersatu hati. Sayyidina Umar berkata benda ni 1400 tahun lalu, tuan-tuan. Sayyidina Umar berkata, engkau ni semua orang muda kalau duduk melepak-lepak macam ni, besok nak kahwin pun tak ada duit, menyusahkan mak bapak. Nanti kalau engkau tak berniaga, engkau tak berdaya maju, engkau tak bekerja, maka 1/3 daripada kepimpinan akan hilang. Dan itulah yang benar-benar terjadi kepada umat Islam pada hari ini. Kepimpinan makin hari makin luput, makin hilang, makin lupus, kerana tidak ada keuangan yang kuat untuk menyokong. Yang menyokong pula terdiri pada tauke-tauke, orang-orang yang bangsa-bangsa asing yang punya wang, kekuatan, sumber dana dan sebagainya. Kita kalau nak buat sebuah mak tahfiz, nanti kita akan iklankan dekat Facebook, marilah derma, mari derma, nanti tanah orang nak ambil, begitu begini, sama je skrip ni. Tapi si kafir nak buat satu sekolah saja, beri sebuah sekolah dengan dana kapitalnya sudah pun ada 100 juta, 150 juta di Singapura dan sebagainya. Tapi orang Islam pada ini kerana meninggalkan satu sunnah yang Nabi mereka pernah lakukan, iaitu perniagaan, maka kehidupan mereka menjadi sangat terancam pada hari ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kata-kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu 1400 tahun yang lampau, Sayyidina Umar ni tidak akan duduk berehat. Bahkan ketika baginda dah jadi khalifah pun ada waktu terluang, dia mengheret untanya dengan muatan di atasnya pergi jual ke pasar Madinah. Lalu orang berkata kepada Amirul Mukminin, berniaga lagi. Dia kata, ya, aku punya duit yang ada tak cukup untuk menampung keluarga, anak-anak dan sebagainya. Dan aku pun suka berniaga. Tak ada benda yang lebih aku suka lepas pada sembahyang, menunaikan kefarduan, kewajipanku kepada Tuhan, berbanding dengan aku mengheret seekor unta, membawa muatan di atasnya, menjelang petang aku tahu apa yang untung dan apa yang rugi. Itu kata-kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah satu simbol kepada kesungguhan dalam bekerja, mengamalkan ayat ini. Tak ada waktu untuk berehat. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, Al-Imam Asyuti yang saya katakan tadi adalah seorang pengarang antara yang terhebat pernah dilahirkan di muka bumi. Al-Imam Asyuti, Jalaluddin Al-Hafiz Asyuti, ulama besar mazhab Syafi'i yang berasal daripada Asyut ini.
Karangan beliau lebih dari 700 buah buku yang menjadi rujukan dalam hadisnya, dalam fiqihnya, dalam lughahnya, bahasanya, tasawufnya. Sebutlah tasawuf, beliau bintangnya. Sebutlah fiqihnya, beliau lah bintangnya. Sebutlah hadis, beliau juga merupakan bintang dalam hadis. Imam Nawawi sebagai contohnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Nawawi itu meninggalkan satu kajian dalam mazhab Syafi'i perbandingan dengan mazhab-mazhab yang lain. Kitab ini namanya Majmu'. Majmu' namanya, yang dihimpunkan, jamaah yajma'u majmu', jami' majmu', satu kitab fiqh yang besar. Tapi Imam Nawawi, imam besar mazhab Syafi'i ini, wafat pada usia yang sangat muda, 46 tahun, tak sempat sempurna kitab itu. Banyak kitab beliau tak sempat disempurnakan. Walhal hidupnya tak sempat berkahwin, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Orang tidak berkahwin ni, kata Sayyidina Umar, sama ada dua sebab. Yang pertama, dia sakit. Kalau dia beriman, dia tak kahwin. Dia orang saleh, dia tak kahwin, dia sakit sebenarnya. Yang kedua, kalau dia tidak beriman, dia merupakan ahli maksiat, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar marah kalau orang tidak berkahwin, kecuali kalau dia sakit, nak buat macam ni, tuan-tuan. Imam Nawawi ni hidupnya cuma 46 tahun, tapi meninggalkan khazanah yang pada hari wafatnya orang datang selepasnya tak mampu nak menyempurnakan tulisan itu, walaupun mereka dah tahu blueprintnya apa dia. Imam Nawawi ni menulis kitab Majmu' yang membandingkan mazhab Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i kata demikian? Berbeza daripada pandangan jumhur. Contohnya, kitab kita namanya Majmu', belum diterjemahkan bahasa Melayu kita, tuan-tuan, besar. Tapi beliau hanya menyempurnakan beberapa jilid saja, kemudian beliau pun dipanggil Allah SWT, wafat, meninggal dunia. Maka datanglah beberapa tahun selepas itu imam besar mazhab Syafi'i yang lain, namanya Al-Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki. Al-Imam As-Subki datang cuba untuk menyempurnakan, dan mereka yang mengkaji mengatakan, ya Allah, Imam As-Subki ini seorang wara' yang saleh, yang hebat. Tetapi bila dilihat kajian dan juga cara mengemukakan idea, tuan-tuan, ibarat langit dengan bumi, tuan-tuan. Imam Nawawi yang hidup berapa ratus tahun sebelum Imam Subki, tulisannya sangat hebat. Berapa ratus tahun gap itu jatuh, tak ada siapa berani menyempurnakan kitab itu. Datang Imam Subki, kata beliau, bila aku bermimpi bahawa Rasulullah SAW datang bersama dengan Imam Nawawi, kata pada aku, kau sempurnakanlah karya aku. Ini cerita orang saleh lah, tuan-tuan. Dia tak ada cerita nak hebat-hebat pada orang pun. Dia cerita dalam catatan dia. Anak murid dia bertanya, dia tak cerita pada semua orang. Orang saleh begitu tabiatnya. Tapi dia gagal juga menyempurnakan kerana wafat. Datang berapa ratus tahun selepas itu, tuan-tuan, 400 tahun lepas itu, datang seorang ulama Azhar yang terkemuka, namanya Al-Imam Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i, ulama besar mazhab Syafi'i juga di Azhar. Azhar, Universiti Azhar, orang alim ramai di sana. Datang Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i, menyempurnakan lagi yang akhir sampai tamat bahasanya, kerana fiqih dalam mazhab Syafi'i bermula bertahara, berakhir dengan jenayah. Maka Imam Muhammad Najib Al-Muti'i menyempurnakan karya Imam Nawawi yang pernah disempurnakan oleh Imam Subki sebelum itu, tapi gagal. Datang Imam Muhammad Najib Al-Muti'i menyempurnakan, lagilah orang nampak drop lagi, ibarat langit dengan bumi pula nak bandingkan dengan Al-Imam As-Subki sebelumnya. Inilah keberkatan yang hilang, tuan. Kita tidak memperkecilkan ulama-ulama Islam, tapi mengikut bahasan kajian dikemukakan ulama sangat jauh. Apatah lagi kalau ada seorang selepas ini yang cuba pula nak menghuraikan lagi lah, dia tidak mampu, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi balik kepada kesungguhan para ulama, mereka tak pernah berehat. Hiduplah untuk ilmu, untuk sampaikan kepada orang. Bagi seorang mereka, kalau tertidur selama 15 minit tanpa menulis pun, tuan-tuan, merupakan satu dosa. Allah beri kepada aku ilmu untuk disampaikan, aku tidur. Maka Imam Al-Junaid, seorang ahli tasawuf yang terkemuka sekali, masa mengantuk sedangkan dia perlu menulis banyak benda untuk rujukan kepada orang selepasnya, beliau akan duduk di tempat yang tinggi dan menyebat-nyebat dirinya dan berkata, wahai diri, kau nak tidur, kau tidur sekarang, kau jatuh, kau mati ke bawah nanti. Tidur malam cukuplah, siang kau nak tidur, buat apa lagi? Tidur kailulan, nap sekejap cukup, tak perlu lama-lama. Ni kau dalam ini tidur, 3 sembahyang kau tidur. Bila kau nak bekerja untuk Islam? Bila kau nak memberi sumbangan kepada Islam? Engkau orang alim yang diberikan kepadamu ilmu yang tidak ada pada mereka, tulis. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, tuan. Oleh itu, apabila kamu, wahai Muhammad SAW, telah selesai daripada mendirikan salat, maka bersungguh-sungguhlah menyambung lagi ibadah kepada Tuhanmu, kerana ada berbagai-bagai pattern ibadah.
yang telah dinyatakan tadi. Sayyidina Umar tidak pernah berhenti bekerja sampai beliau keletihan yang amat sangat, tertidur di bawah pokok, tuan-tuan. Maka datanglah raja Rom menziarahi Madinah. Rom kalah di tangan umat Islam, nak pergi jumpa dengan Sayyidina Umar untuk rundingan bayar jizyah. Maka mereka mencari Sayyidina Umar, mereka melihat Sayyidina Umar tidur di bawah pokok kurma. Rom itu berkata dalam bahasa yang kalau kita mudahkan orang Islam fahamlah, agaknya dia berkata, Masya Allah, hakamta fa'adalta ta'ibta fastarahta. Wahai pemimpin orang Islam, memang kau ni sangat hebat. Engkau memimpin dengan penuh kesungguhan dan berlaku adil. Engkau penat dan engkau berehat di mana-mana. Engkau tak perlu gusar macam kami nak pergi mana-mana risau. Orang bunuh, orang racun, orang tangkap, orang kidnap anak, risau. Kerana memang kami ini tidak berlaku baik dalam pemerintahan. Engkau memimpin dengan penuh kebaikan, kesaksamaan, keadilan. Ya, engkau berhukum dengan baik, kau tidak mengambil kesempatan terhadap mereka, maka engkau penat, engkau berehat mana engkau suka, tak ada siapa akan ganggu engkau. Kami tidak. Sayyidina Umar, tuan-tuan, cerita terakhir untuk kita pada hari ini. Sayyidina Umar, dua orang daripada anak lakinya pergi turut dalam satu peperangan di Parsi. Peperangan itu menang. Anak-anak lelaki Sayyidina Umar ni ramai, tapi yang terkemuka cuma Abdullah bin Umar saja. Anak Sayyidina Umar ramai. Dua orang ini balik singgah jumpa dengan sahabat Nabi yang terkemuka, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ini memang orang kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pemimpin, gubernur. Maka dia melihat anak Sayyidina Umar, budak ini miskin, susah, dia tahu ayahnya tak boleh bagi apa-apa kepadanya. Sayyidina Umar tidak ada harta lebih pun, tuan. Maka dia berkata kepada anak-anak muda, dua orang anak Sayyidina Umar ni, nak gini, kau ambil harta ni, kau berniaga, aku bagi kau capital. Ni bukan duit aku, duit harta yang kita kumpulkan daripada negara yang jatuh bawah tawanan kita. Kau ambil, aku bagi pada kau berniaga. Nanti kau beruntung, dapat untung, kami untung tu yang modal asas ni kau kembalikan ke Madinah. Terlanjur kau nak balik ke Madinah, nanti jumpa bapak kau, serahkan Baitul Mal. Boleh tuan buat? Boleh tak? Seorang pegang khazanah yang besar, duit orang ramai, tak terusik pun, bagi 10 juta nak berniaga, nanti dapat untung, beli saham ke apa ke, nanti dapat untung 5 juta, 5 juta ambil, 1 juta pulang balik. Dana yang dia tak terusik. Faham tak maksud saya? Tuan-tuan faham kan? Maka Sayyidina Umar balik, sampai Sayyidina Umar menunggu anaknya pulang, anaknya menggunakan duit itu berniaga, beruntung, dapat untung. Sayyidina Umar pun lihat, mana kau dapat modal Mereka berkata, wahai anda, ni duit Sa'ad bin Abi Waqqas bagi jumlah, kau pulang kepada Baitul Mal, apa yang dibawa dari Madain, dari Parsi, ni harta. Ni mana tahu pula sekarang katanya. Mereka menjawab, ini kami berniaga, dapat keuntungan, ni milik kami lah. Sayyidina Umar kata, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adakah benda yang sama dilakukan kepada orang-orang muda yang lain di Madinah ini? Ke engkau saja? Mereka terdiam, tutup mulut, tak boleh jawab. Ayah ni tanya soalan, memang payah nak jawab. Sayyidina Umar kata, baik, sini semua sekali milik orang Islam. Kalau benda itu dibagi kepada semua orang peluang yang sama, tak mengapa. Tapi kalau dibagi pada engkau saja kerana kedudukan aku, no way, pulang balik. Itulah yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan. Geran ada macam-macam. Cuba anak-anak pergi minta, walaupun ada kelayakan. Borang macam begitu tebal, mengisi sebulan pun tak siap. Kena ada konsultan untuk isi pula. Konsultan pula minta duit, benda belum dapat lagi. Kalau dapat minta persen pula. Inilah yang berlaku, negara korupsi. Bila nak selesai, tuan-tuan yang mulia sekalian? Ada macam-macam gerak disediakan untuk orang muda. Kesian orang muda, keluar tak ada kerja. Patutnya dipermudahkan, dipantau, dilihat. Bercakap di hadapan semua okey, tapi bila sampai pelaksanaan, semua itu ada kickback dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bercerita benda ni 1400 tahun lalu. Kenapa? Kerana dana yang dia peruntukkan macam minta kerja juga. Nanti diumumkan dalam akhbar, dalam perolehan, ada jabatan kosong di tempat sekian-sekian, di universiti sekian. Mintalah tuan-tuan. Memang garanti tak ada tempat pun. Walaupun budak itu punya kelayakan, kerana dah reserve untuk orang tertentu. Inilah pengkhianatan namanya, tuan-tuan yang mulia sekalian. Khianat tau. Nanti anak itu bekerja kerana kelulusan yang kita berikan, padahal ramai lagi orang layak di tempat itu. Jawab besok depan Allah Ta'ala. Gajinya, pendapatannya,
yang meluluskannya, jawab depan Allah Ta'ala. Hidup ini macam mana lama sekalipun akan berakhir, tuan-tuan yang mulia. Marilah kita ada peluang sementara hayat di kandung badan, ubah, tuan. Seorang bertanya pada mufti di Mesir, di Azhar, Tuan Guru, apa yang Tuan Guru cerita ni kena pada saya? Saya ambil kesempatan, peluang bagi pada orang tentu. Orang lain ramai lebih layak. Memang budak tu layak, tapi ada yang lebih layak daripada ini. Kami ketepikan semua nak bagi pada dia kerana dia ada kedudukan, ada kaitan dengan kami. Kronism, nepotism. Nangis dia. Sekarang saya dah pencen, macam mana nak buat? Kau pergi cek gaji dia sepanjang dia bekerja itu berapa ribu, kau keluarkan 30% bagi pada Baitul Mal. Moga-moga Allah ampunkan kau. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Inilah dia apa yang disebut dalam kehidupan, banyak sangat penganiayaan berlaku kepada manusia. Bilakah akan selesai? Kita bertanggungjawab depan Allah untuk menyelesaikannya, tuan-tuan. Tegur, ingatkan, sebut, nasihat. Kalau anak-anak kita punya jawatan dan kedudukan, beritahu kepada dia. Jangan disebabkan kita rasa nanti kepentingan kita tergugat, kita takut nak kata nanti cakap nanti dia tak balik rumah pula. Nanti cakap nanti 500 dia bagi sebulan tak bagi pula. Maka ketakutan-ketakutan inilah yang memenjarakan kita daripada ke depan, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Ini namanya kezaliman, penganiayaan. Mengambil kesempatan terhadap orang terlalu banyak. Maka moga Allah selamatkan kita semua daripada apa yang kita pelajari surah Asy-Syarh. Yakinlah Allah Taala bersama dengan kita selagi kita di pihak yang benar. Anak-anak sakit, yang memang Allah ada. Suami anak meninggal, yang memang Allah ada. Isteri anak meninggal, yang memang Allah ada. Anak dibuang kerja, yang memang Allah ada. Semua itu telah Allah tetapkan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah kalimah yang paling mudah untuk diungkapkan ketika kita dalam kesusahan. Ibn Qayyim berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad, antara kelakuan Nabi kita tak kala susah, pandang ke langit. Ultimate kita pandang ke langit, tengok langit. Ucapkan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Cukup tuan setakat ini saja dulu untuk renungan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan padanya. Dan kita belajar satu surah yang sangat indah. Surah yang telah memberi kelapangan hati kepada Rasulullah hingga menjadi pemimpin yang sangat berkualiti, tidak takut, tidak gentar, sentiasa terbuka dadanya untuk memaafkan orang. Inilah surah yang sangat hebat untuk kita amalkan. Itu sebab di kalangan para ulama berkata, contohnya dalam Hasyiatus Sawi, kalangan kami para salihin, Imam Sawi berkata, Al-Imam As-Sawi ala Hasyiati Jalain, beliau berkata, kalangan kami di Mesir menjadikan amalan kalau anak-anak itu gagap, anak-anak itu tak boleh bercakap, kami tulis dengan air mawar surat Alam Nashrah ni, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, tulis dengan air mawar atau apa-apa air yang boleh diminum. Bancuhan itu ditulis di atas dulang sebagai contohnya, nanti disiram dengan air yang bersih. Kalau dapat air Zam-Zam sangat baik. Dikumpulkan air itu, diminumkan kepada orang yang masalah yang gugup, yang nak pergi apa dia? Nak pergi ujian ke, atau nak pergi interview ke. Begitulah kata-kata mereka. Surah ini mampu beri kelapangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sekali lagi dan seterusnya dapat beri kebaikan kepada kita semua. Andai kita beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah yang menurunkan surah ini. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tardha, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis salah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma minkum. Sebelum beredar pagi ni tuan-tuan, ambillah peluang untuk sembahyang sunat syuruk yang disebutkan Nabi kita sallallahu dalam hadis. Siapa yang duduk iktikaf lepas subuh, kemudian nanti waktu terbit hari sembahyang sunat syuruk 2 rakaat, baginya pahala seolah-olah menunaikan umrah lengkap dalam hadis Nabi sallallahu. Yang kedua, Nabi bersabda macam menunaikan ibadah haji, sempurna. Sekarang nak pergi ke Mekah pun payah. Ambillah peluang ni, jangan abaikan. Yang dah batal wuduknya, pergi ambil wuduk, datang sembahyang balik semula. Nanti lagi setengah jam masuk waktu duha. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.